apakah yang dimaksudkan dengan kita dituntut untuk menjadi kaya tetapi kita tidak dituntut untuk membasmi kemiskinan? Tepat sekali ayat ni. Mana dapat ayat ni? Ayat ni tepat sekali. Saya pernah dengar ayat ni lama dah dulu, tahun 80-an. Seorang ustaz dia datang buat ni lah, tahun 80-an, kecil lagi masa tu. Kita dituntut untuk menjadi kaya tetapi kita tidak dituntut untuk membasmi kemiskinan. Betul. Ini ayat yang paling tepat sekali. Tapi kita duk dengar tak? Basmi kemiskinan, basmi kemiskinan, basmi kemiskinan. Duk sibuk duk basmi kemiskinan. Kita tak dituntut untuk membasmi kemiskinan. Tapi itulah. Cakap lebih-lebih, ada je alasan. Tak dituntut untuk membasmi kemiskinan. Tahu tak? Ahli sufah semua miskin. Sahabat Nabi tu, yang duduk tu. Kalau dituntut untuk membasmi kemiskinan, Nabi suruh ahli sufah tu, Pergi kerja, pergi buat apa sesuatu, pergi buat. Tapi duduk ahli sufah yang duduk kat Masjid Nabawi dulu. Dia tunggu je. Time Nabi kuliah, pergi belajar. Time peperang, pergi. Lepas tu duduk di situ. Bincang sebagainya di situ. Jadi, kita tidak dituntut untuk membasmi kemiskinan. Tapi kita dituntut untuk kaya. Maksud dituntut tu bukannya wajib. Maksud dituntut tu bukannya wajib. Dan maksud tidak dituntut untuk membasmi kemiskinan tu bukannya haram. Jangan salah faham tak? Mereka membasmi kemiskinan maka hukumnya haram. Tak. Bukan. Maksud dari segi tuntutan. Dari segi tuntutan, kita orang Islam tidak dituntut untuk membasmi kemiskinan. Habis kalau basmi juga, tak apalah. Tapi tidak dituntut dalam Islam. Habis kalau basmi juga, basmilah. Okay. Begitu juga, kita dituntut untuk kaya. Tapi, habis kalau tak nak kaya, tak apa. Bukannya maksud dituntut tu maksud mesti. Jadi, kenapa kita tak dituntut untuk membasmi kemiskinan? Kerana miskin ni bukan hina. Tu lagu raya tu kan apa? Macam mana lagu raya? Miskin hina. Macam mana? Allah, lupa dah. Lagu raya tu. Miskin hina tu kan? Miskin mana hina? Miskin tak hina. Miskin lah. Miskin ni maknanya tak ada duit. Miskin ni tak ada harta dan tak cukup untuk perbelanjaan harian dia. Saya lupa, siapa ingat lagu raya yang miskin hina tu? Tulis satu rangkap lah, banyak sangat. Satu ayat yang ujungnya miskin hina. Saya tak ingat lah melodi dia macam mana. Jadi kaya, kalau nak kaya, ya, Islam tuntut untuk kaya. Sebab bila kaya, boleh bayar zakat. Bila kaya, boleh bantu orang susah. Bila kaya, dia hormati. Bila kaya, boleh menegakkan syiar Islam. Macam-macam bila kaya boleh buat. Nabi perlukan orang kaya, Sayyidatina Khadijah, untuk sebar dakwah. Okay. Jadi kaya-kaya ni dituntut lah. Ya, dituntut. Cuma kalau tak nak kaya pun tak apa. Dia gitu. Miskin pula tak dituntut untuk untuk membasmi. Biarlah miskin. Cuma kaya, jika kaya, jangan dengan sebab kaya tu lupa Tuhan. Jika miskin, jangan sebab miskin tu jadi lupa Tuhan. Bisa sebab lupa Tuhan jadi penggotor, jadi lah. Jangan gitu. Itu bab lain. Cuma dari sudut kemiskinan, kita tak dituntut untuk membasmi kemiskinan. Dan kita dituntut untuk kaya. Macam mana pun, kalau tak nak kaya tak apa. Kalau nak basmi kemiskinan juga pun tak apa. Cuma dituntut aja. Gitulah. Apa macam ni? Tengok ni. Siap tulis penuh. Wah, ini memang tak sabar nak raya ni. Bermesra tua muda, bantulah miskin hina. Menyambut hari mulia, sama-sama kita gembira. Amboi, tak sabar nak raya. Ada 100 hari lebih, 1 hari lagi nak raya. Itulah.
Kan? Miskin hina, miskin hina. Miskin mana hina? Nabi sendiri miskin. Tapi, miskin Nabi bukan bermaksud tak boleh kaya. Nabi banyak harta. Tapi bila Nabi dapat harta, Nabi bagi. Jadi, kalau nak kata Nabi kaya pun boleh. Nak kata Nabi miskin pun boleh. So, ada orang tak bagi kata Nabi miskin. Nabi kaya. Boleh juga sebenarnya. Nak kata Nabi miskin pun boleh juga. Cuma adakah kemiskinan tu satu hina yang jangan kata-kata Nabi itu miskin kerana ia satu perkara yang hina. Jika begitu tak bolehlah kata Nabi miskin, kena kata Nabi kaya. Tapi sebenarnya adakah Nabi banyak? Nabi tinggalkan untuk Nabi tak tinggal apa untuk keluarga dia. Jadi kenapa boleh kata Nabi kaya? Sebab Nabi dapat banyak. Nabi dapat macam-macam daripada orang yang infak. Tapi lepas Nabi dapat, Nabi bagi. Jadi nak kata kaya pun boleh, nak kata miskin pun boleh. Tengok sudut mana kita nak. Tapi setengah orang dia tak bagi kata Nabi tu miskin. Sebab dia satu perkara yang hina. Terpulang lah. Tapi sebenarnya betul. Nak kata Nabi kaya pun betul. Iaitu Nabi memang dapat macam-macam. Nabi dapat kuda Nabi. Hebat. Kuda yang termahal. Terlaju. Pedang Nabi termahal. Tengok sudut mana kita nak tahu. Dan Nabi dapat macam-macam harta, emas dan sebagainya Nabi dapat untuk Nabi. Nabi dapat macam-macam. Tapi lepas tu Nabi terus bagi orang. Sedekah. Jadi sekarang ni nak kata miskin boleh lah. Sebab lepas dah bagi tu tak ada harta. Dapat lagi. Dapat lagi Nabi bagi lagi. Tak ada lagi. Dapat lagi Nabi bagi lagi. Sekarang sebenarnya tengok sudut mana kita nak tengok. Dan Nabi juga, kalau tengok riwayat, cuba cari riwayat ni. Nabi pernah doa tau. Cuba cari riwayat ni. Tengoklah hadis ni, hadis sahih ke? Kan rajin-rajin kan sekarang pakai cari hadis sahih. Cari lah. Ni, nak bagi tahu. Ada doa Nabi. Cuma status hadis tu, cari ya. Cuba cari. Allahumma ahyina miskinan. Allahumma ahyini miskinan. Wa amisni miskinan. Tu tak ingat dah ayat seterusnya. Wahsyur ni lupa doa tu mbak. Apa maksud? Kenapa lupa? Tak hafal. Kenapa tak hafal? Minta miskin. Ya Allah, jadikan aku hidup miskin. Jadikan aku mati miskin. Jadikan aku dibangkitkan dengan orang-orang miskin nanti. Maka ulama pun bahas juga hadis tu. Maksud miskin tu miskin apa? Miskin harta ke miskin apa? Bahaslah. Cuma secara umum je kita bincang soal jawab ni. Bukan miskin harta Nabi minta. Nabi minta sebagainya adalah. Miskin ni banyak jenis kan. Tapi umumnya begitulah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kita dituntut untuk menjadi kaya supaya dengan kaya boleh bayar zakat. Dengan kaya boleh buat macam-macam untuk menegakkan kalimah Allah. Dapat bantu orang dan sebagainya, dihormati. Islam ni dihormati, tak dikeji dan sebagainya. Dan kita tidak dituntut untuk membasmi kemiskinan kerana apa? Kerana tak wajib pun jadi kaya. Jika kita memilih untuk jadi miskin boleh. Tapi jangan dengan kemiskinan menyebabkan jadi kufur. Kufur tu bukan kafir aja. Kufur tu maksud tak patuh perintah Allah dan buat larangan Allah. Kerana ada disebut, Nabi sebut juga, sesungguhnya kekufuran itu lebih dekat dengan kemiskinan. Dengan maksud, dengan miskin tu mudah nak jadi jahat. Jadi itu bab lain. Jadi sudut umum miskin tak perlu basmi. Tapi dengan miskin tu lah jadi merompak, mencuri. Dengan miskin tu lah jadi macam-macam. Jadi dari sudut secara umum tak dituntut untuk basmi kemiskinan dengan syarat patuh perintah Allah dan jangan buat larangan Allah dan Rasul. Maka miskinlah. Miskin tu adalah satu yang mulia. Tak mau miskin, nak kaya pun tak ada masalah. Kita dituntut untuk kaya. Kenapa? Supaya dapat dengan kekayaan kita ada sumbangan untuk Islam. Tu. Okey. Ya, betul. Ada yang kata maksud kaya tu merasa cukup. Yang miskin ni tak cukup-cukup. Duit dah berjuta pun rasa tak cukup. Tu miskin. Itu dari sudut tasawuf. Yang saya sebut tadi dari sudut zahir. Ada 18 juta. Allah rasa tak cukup lagi. Miskin dia. Yang ini habis bulan habis gaji. Relax. Dapat datang masjid. Dapat dengar kuliah. Mengaji ilmu fardhu ain khatam. Tuhan kenal.
ada perkara-perkara yang tak elok dia tak masuk campur. Tapi cukup bulan habis gaji, cukup bulan habis gaji. Itulah orang kaya, relax je. Anak-anak baik semua relax aje. Tapi yang ada berjuta-juta ni, kejap ke sana, tak sempat semayang, tak sempat mengaji, akidah tak tahu ke mana. Dia tak rasa tak cukup lagi 18 juta. Itulah miskin. Itu dari sudut tasawuf.